bincangkan tentang kandungan komposisi utama minyak sawit yang terdiri daripada asid lemak tepu dan asid lemak tak tepu. Sekarang kita melihat kepada sifat kimia dan juga kandungan-kandungan yang lain yang ada di dalam minyak sawit. Ya. Okey, yang pertama sekali kita lihat kepada sifat kimia bagi minyak sawit. Ya. Okey, yang pertama minyak sawit dari segi pengoksidaan. Ya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pengoksidaan? Okey, iaitu berlaku apabila molekul minyak sawit bergabung dengan oksigen dalam udara ataupun daripada bahan tindak balas. Ya. Jadi pengoksidaan minyak sawit akan menghasilkan radikal bebas dan sebatian yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Okey, jadi sifat kimia yang pertama bagi minyak sawit ni dia mudah mengalami proses pengoksidaan. Apa maksud proses pengoksidaan? Minyak sawit itu dia boleh bertindak balas dengan oksigen di dalam udara. Ya, jadi bila dia bertindak balas dengan oksigen di dalam udara, maka dia akan menghasilkan bahan-bahan yang lain. Dan sebenarnya bahan lain itu pula adalah merupakan suatu bahan yang agak berbahaya, ya, iaitu suatu radikal bebas yang akan boleh menjejaskan kesihatan manusia. Jadi ini sebenarnya proses pengoksidaan ini akan menyebabkan minyak sawit menjadi rosak. Proses pengoksidaan ini akan menyebabkan minyak sawit menjadi rosak. Okey, yang kedua proses hidrolisis. Okey, proses hidrolisis ni berlaku dalam minyak sawit apabila molekul minyak sawit bertindak balas dengan air. Ya, jadi bila minyak sawit ini bertindak balas dengan air, ya, dalam proses hidrolisis, apa yang akan berlaku adalah minyak sawit ni akan terpisah. Ya, minyak sawit itu akan terpisah kepada komponen utama dia, iaitu gliserol dan juga asid lemak. Tadi kita dah belajar bahawa minyak, ya, tak kira lah minyak sawit atau minyak sayuran yang lain, terdiri daripada gliserol dan asid lemak. Ya. Bukan saja minyak, lemak dan minyak, dua-dua tu sama, dia terbina daripada gliserol dan asid lemak. Jadi apabila kita panaskan minyak dengan kehadiran air pada suhu yang tinggi melalui proses hidrolisis, apa yang akan berlaku adalah minyak tadi dia akan terurai kepada gliserol dan asid lemak. Dia terpisah menjadi dua bahan, iaitu gliserol dan asid lemak. Sebabnya lemak dan juga minyak ni terbina daripada gliserol dan juga asid lemak. Okey, itu adalah hidrolisis. C, pengesteran. Ester, bahan dia ester kat situ. Okey, pengesteran ini berlaku apabila molekul asid lemak dalam minyak sawit bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester. Ya. Iaitu biodiesel minyak sawit. Ya. Jadi seperti mana yang kita tahu tadi, bahawa minyak sawit terbina daripada gliserol dan asid lemak. Jadi kalau kita ambil asid lemak daripada minyak tadi, ya, kemudian kita tindak balaskan dengan alkohol, ya, maka akan berlakulah apa yang dipanggil sebagai suatu bahan baru dipanggil sebagai ester. Ya. Dan ester ini banyak kegunaan dia, dan salah satu daripadanya adalah dia boleh digunakan sebagai biodiesel, iaitu suatu bahan untuk menghasilkan tenaga ataupun pengganti kepada minyak yang menggerakkan kenderaan diesel. Ya, panggil biodiesel. So biodiesel ni boleh diperolehi daripada ester yang terhasil melalui tindak balas antara minyak sawit dan juga alkohol.
Yang ni dipanggil sebagai pengesteran. Ya. Okey. Seterusnya, kita lihat sifat-sifat yang lain. Okey. Proses pengilmusian minyak sawit. Proses pengimulsian. Pengimulsian. Dia punya kata dasar dia adalah emulsi. Apa maksud emulsi di sini? Okey, emulsi ni okey, untuk memudahkan sebenarnya boleh baca dulu tapi untuk memudahkan, kalau minyak campur dengan air tak boleh bercampur. Itu konsep dia. Jadi untuk bagi minyak dan air bercampur, maka kita kena letak satu bahan lain. Bahan itu dan proses itu kita panggil sebagai pengemulsian. Di mana kita nak campur adukkan minyak dan juga air yang sepatutnya tak boleh bercampur, tapi kita nak campurkan, so kita kena guna bahan lain yang boleh mencampurkan antara minyak dan air. So itu secara ringkas lah. Jadi proses pengemulsian minyak sawit merupakan proses minyak sawit dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang lebih kecil. Hal ini meningkatkan jumlah luas permukaan minyak. Bagaimanakah peningkatan tambahan jumlah luas permukaan minyak ini mempengaruhi kadar pencernaan minyak sawit? Pengemulsian minyak sawit oleh jus empedu adalah seperti dalam video sebelah kanan. Okey, jadi dalam proses pengemulsian ini, bila suatu bahan emulsi dicampurkan ke dalam minyak dan air, maka dia akan menyebabkan berlaku campuran antara minyak dan air, dan seterusnya akan menyebabkan minyak tadi dipecah-pecahkan menjadi kluster-kluster yang lebih kecil di dalam air tersebut. Jadi dia boleh bercampur aduk. Jadi bila boleh bercampur aduk menyebabkan titisan-titisan minyak yang lebih kecil dapat dihasilkan. Okey, inilah cara dia bagaimana untuk sesuatu minyak itu dicampurkan ke dalam air dengan syarat menggunakan bahan yang akan ditunjukkan nanti, maksudnya proses pengemulsian minyak. Okey, kemudian kita lihat kandungan nutrisi di dalam minyak sawit. Apa yang ada dalam minyak sawit? Yang pertama adalah lemak, seperti mana yang kita tengok tadi. Yang pertama adalah lemak yang merupakan minyak yang seimbang antara jumlah lemak tepu dan lemak tak tepu. Ini kita dah tengok tadi. Bagaimana lemak yang ada di dalam minyak kelapa sawit ni yang seimbang antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Yang kedua adalah vitamin. Okey, dalam minyak kelapa sawit ada vitamin. Okey, apakah vitamin yang paling banyak di dalam minyak kelapa sawit? Iaitu vitamin E dan vitamin A. Jadi dua-dua vitamin ini adalah sumber utama yang ada di dalam minyak kelapa sawit. Yang ketiga, bahan yang ada adalah bahan antioksidan. Contoh dia, minyak sawit mengandungi bahan antioksidan, contohnya nama dia carotina dan vitamin E yang melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Antioksidan. Jadi tadi kita tengok yang proses pengoksidaan boleh berlaku kepada minyak sawit. Jadi dalam minyak sawit itu sendiri ada bahan yang boleh melambatkan proses pengoksidaan itu sendiri. Iaitu yang terdiri daripada carotina dan juga vitamin E. Seterusnya bahan-bahan yang ada dalam kandungan minyak sawit yang kurang daripada 1%. Antara bahan lain yang terkandung dalam minyak sawit seperti sterol, fosfatida, tritefenik dan alkohol alifatik. Okey, bahan-bahan ini menambah nilai nutrisi, kestabilan dan memudahkan penapisan minyak. Okey, so oleh kerana banyak bahan-bahan yang penting di dalam minyak kelapa sawit, maka minyak kelapa sawit banyak digunakan dalam industri kesihatan dan makanan.
Selain daripada kandungan lemak tepu dan lemak tak tepu yang seimbang, minyak sawit mengandungi nutrien yang banyak yang sesuai dijadikan pelbagai jenis makanan seperti minyak masak, minyak sayuran, margarin dan coklat. Minyak sawit juga digunakan untuk membuat bahan-bahan bukan makanan. Jadi minyak sawit boleh digunakan untuk membuat bahan-bahan makanan dan juga bahan-bahan bukan makanan. Sepertinya contohnya yang akan kita belajar dalam silibus ini adalah bahan bukan makanan yang menggunakan minyak sawit adalah sabun. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana sabun yang kita guna untuk mandi tu sebenarnya bahan mentah utama dia adalah minyak. Dan biasa kalau di Malaysia ni minyak yang paling banyak minyak kelapa sawit lah. Jadi akan guna minyak kelapa sawit sebagai salah satu bahan untuk membuat sabun. Jadi sabun ni akan kita belajar selepas ini, dan lain-lain tu bahan-bahan kosmetik, dan sebagainya. Okey, jadi jadi itu yang serba sedikit kegunaan dia, dan kita terus masuk kepada peranan ataupun salah satu kegunaan penting yang boleh menggunakan minyak kelapa sawit ni sebagai bahan utama untuk menghasilkan sabun. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, okey. Sekejap ya. Okey. Okey, jadi bagaimana untuk menghasilkan sabun? Okey. Jadi macam mana nak fahamkan? Okey, sabun ni, jadi sabun ni sebenarnya adalah merupakan, tengok sabun ni adalah merupakan garam asid lemak. Garam asid lemak. Jadi untuk menghasilkan sabun iaitu garam asid lemak, maka cara dia adalah dengan, ini cara dia. Cara-cara untuk menghasilkan sabun secara ringkas, secara umum adalah kita ambil minyak, kemudian kita campurkan dengan suatu larutan alkali. Nanti kita tengok apa larutan alkali tu. Dan bila kita panaskan campuran dua-dua ni dengan beberapa lagi bahan penstabil lain, contohnya garam. So apa yang berlaku adalah bila minyak dan alkali ni dipanaskan dan dibiarkan sejuk selepas itu, maka dia akan membentuk suatu bahan lain yang dipanggil sebagai garam asid lemak dan gliserol. Okay, ini hasil dia. Dan garam asid lemak inilah sabun. Garam asid lemak inilah merupakan sabun. Okey. Jadi inilah cara dia. Jadi kalau kita sebenarnya boleh buat kat rumah sebenarnya. Ni ambil minyak, tapi masalah dia nak dapatkan alkali. Ni larutan alkali ni
Dia larutan ni biasanya larutan alkali pekat. Nama dia ni kena carilah natrium hidroksida. Natrium hidroksida, larutan alkali yang pekat. Jadi dia bila pekat ni maksudnya agak berbahaya. Dia boleh menghakis. Ataupun larutan kalium hidroksida. Larutan kalium hidroksida. Okay. So, larutan alkali ni je lah yang nak kena cari. Untuk kita membolehkan tindak balas ini berlaku. Bila dia berlaku, maka garam asid lemak atau sabun akan terhasil dan gliserol akan terhasil. Maksudnya apa? Gliserol ni datang daripada minyak. Kita tahu minyak ni adalah gliserol campur asid lemak. Jadi bila bertindak balas dengan alkali, sebenarnya alkali ini akan memutuskan komponen minyak ini kepada gliserol dan asid lemak. Dia putuskan, dia ambil asid lemak, alkali ini bergabung dengan asid lemak, maka jadilah dia garam asid lemak. Macam tu. Dan gliserol itu pula tertinggallah sorang-sorang dekat sini. Jadi garam asid lemak inilah yang merupakan sabun. Okey, so jadi sekarang ni begitulah caranya untuk menghasilkan sabun. Jadi kita tengok pula secara eksperimen bagaimana sabun ini dihasilkan. Jadi dalam eksperimen untuk menghasilkan sabun, proses untuk menghasilkan sabun ini dipanggil sebagai yang ni dia, saponifikasi. Saponifikasi. Okey, jadi saponifikasi ni prosesnya campuran tadi minyak dengan alkali itu dia akan terpisah bergabung semula dan membentuk bahan yang baru. Jadi bahan-bahan yang diperlukan kita tengok di sini. Yang pertama minyak sawit. Ni dia. Kita gunakan minyak sawit. Kemudian larutan natrium hidroksida pekat 5 mol per DM padu. Kepekatan dia pekat 5 mol ni. Kemudian air suling, natrium klorida. Natrium klorida ni adalah garam biasa tu, garam untuk masak tu. Nama kimia dia adalah natrium klorida. Kertas turas, kertas litmus merah dan biru. Radas yang diperlukan bika, silinder penyukat, rod kaca penunu bangsen, tungku kaki 3, kasa dawai, corong turas, kaki retot, spatula, tabung uji dan kelalangkun. Okey, jadi jadi di sini banyak dia punya tu proses dia dan disimpulkan di sinilah. Okey, kalau kita tengok yang A ni, apa yang perlu dibuat? Jadi 10 cm padu minyak sawit diletakkan di dalam bika ni. Diletakkan di dalam bika. Kemudian 50 cm padu larutan natrium hidroksida 50 DM padu ni dimasukkan ke dalam, dicampurkan dengan minyak sawit. Ni cara dia. Bila dicampurkan, kemudian langkah seterusnya akan dipanaskan. Akan dipanaskan dan dikacau gunakan glass rod. Rod kaca. Okey, kemudian semasa dikacau ni, langkah seterusnya akan dicampurkan dengan air suling dan juga garam natrium klorida. Kemudian sudah dicampurkan air suling dan natrium klorida, dikacau semula dan dipanaskan semula. Jadi apabila proses ini sudah lengkap, okey, hentikan pemanasan.
Okey, apa yang dia boleh buat lepas tu adalah kita akan turaskan dia melalui kertas turas. Jadi bila kita tuangkan yang ini ke dalam kertas turas, dia akan menuraskan. Dan cecair yang ada akan melepasi corong turas dan masuk ke dalam kelalang kon ini. Okey. Jadi ini dia punya ni lah. Secara ringkas. Kemudian yang ini hasil turasan ni dimasukkan dalam kelalang kon. Okey, so di mana dia punya sabun tu. Jadi kalau kamu tengok dekat mana sabun dia tu. Okey, sebenarnya sabun itu adalah pada baki turasan, bukan hasil turasan. Jadi kalau kamu tengok di sini, ini hasil turasan. Hasil turasan. Sabun tu berada di dalam kertas turas ni. Sebab sabun tu adalah merupakan molekul-molekul yang tidak larut. Jadi dia berbentuk pepejal. Jadi dia akan tersangkut pada kertas turas ini. Jadi yang lain-lain tu, air dan juga larutan lain yang berlebihan tu akan melalui kertas turas dan masuk ke dalam kelalang kon ini. Jadi sabun itu sebenarnya berada pada baki turasan ni di atas kertas turas tersebut. Jadi kita akan keluarkan kertas turas tu dan kertas turas yang ada di atas permukaan kertas turas itulah merupakan sabun. Jadi inilah secara ringkas bagaimana suatu sabun dihasilkan. Jadi kamu kena tengok di sini secara ringkas macam tu je lah. Dicampurkan minyak dan juga larutan natrium hidroksida. Kemudian dipanaskan, kemudian dihentikan pemanasan, dicampurkan air sulin dan natrium klorida. Kemudian dipanaskan balik kacau. Okey, dah nampak likat sikit, kemudian turas. So yang berada di atas kertas turas itulah sabun. Okey, jadi kalau kita uji campuran baki turasan dengan air dengan kertas litmus merah dan biru, okey, kita akan dapati bahawa kertas litmus merah akan bertukar menjadi biru, yang biru akan kekal. Sebab apa? Sebab sabun yang terhasil adalah merupakan suatu yang bersifat neutral sebenarnya. Merah ni dia akan merah maksudnya asid, kalau biru alkali. Jadi warna ni akan bertukar daripada merah kepada sebenarnya tidak berwarna lah. Sebabnya sabun itu lebih kepada neutral. Okey, itulah cara bagaimana sabun dihasilkan. Itulah cara dia. Okey, so seterusnya kita tengok bagaimanakah sabun ini berfungsi dalam tindakan dia untuk membersihkan bahan kotoran. Okey, jadi bagaimana dia berfungsi? Jadi kita akan bincangkan di sini. Yang ini penting untuk diketahui dalam silibus yang ini. Jadi tengok satu persatu. Harapkan kamu masih fokus lagi. Okey, komponen molekul sabun. Sabun, okey, komponen dia, molekul dia terdiri daripada dua bahagian. Satu ni bahagian kepala. Di bahagian kepala ni. Dan juga bahagian ekor. Jadi dilukiskan kepala ni bulat, kemudian bahagian ekor dia macam ni. Okey, bahagian kepala ni kita panggil dia sebagai bahagian hidrofilik. Yang merupakan suatu bahagian yang dapat larut di dalam air. Manakala bahagian ekor ni dipanggil hidrofobik.
hidrofobik. Kenapa ada dua bahagian ni? Sebab bahagian hidrofilik ni dia boleh larut dalam air. Bahagian yang hidrofobik ni, fobia, hidrofobia, hidro tu air, fobik, fobia. Tak suka air, dia tidak boleh larut dalam air, dia hanya boleh larut dalam grease ataupun minyak. Okey, so dua bahagian inilah yang memainkan peranan penting dalam proses pencucian sabun. Kenapa sabun dapat berfungsi dengan baik untuk menjadi bahan pencuci, bahan pembersih kepada manusia. Okey, so berdasarkan kepada dia punya struktur bahagian, so sebab itulah sabun itu dapat melarut di dalam air dan juga di dalam minyak. Jadi bagaimana dia boleh bertindak sedemikian rupa? Okey, yang ni pening sikit lah kalau kamu nak ini. Macam mana nak ini sebenarnya susah sikit lah Okay, tapi tak apalah Okey, bagaimana tindakan pencucian sabun ini berfungsi? Okey, jadi kita tengok ni apabila sabun melarut di dalam air, tegangan permukaan air akan dikurangkan. Oleh itu, permukaan kain dibasahi oleh air sabun secara menyeluruh. Okey, ini kalau kita guna sabun untuk cucikan bahan kain yang kotor ni, contohnya pakai permukaan kain yang kotor. Jadi kalau permukaan kain yang kotor, biasanya yang paling kotor sekali kalau yang berminyak lah kan. Pakaian terkena minyak, makanan dan sebagainya, kotoran bergris. So bagaimana kita gunakan sabun? Sabun tu boleh mencuci pakaian yang kotor terkena minyak atau gris tersebut. So cara dia, okey, so bila kita larutkan sabun dengan air, so sebab ada dua bahagian molekul sabun macam ni, maka dia boleh melarut di dalam air dan menyebabkan tegangan permukaan air akan dikurangkan. Jadi boleh menyebabkan permukaan kain dibasahi oleh air sabun. B. Bahagian ekomolekul sabun yang hidrofobik akan melarut dan melekat dalam kotoran bergris pada permukaan kain, manakala bahagian hidrofobik melarut di dalam air. Okey, so dua bahagian tadi, kepala dan ekor, bahagian hidrofilik dan hidrofobik, so dia mempunyai peranan dia. Jadi apa yang berlaku adalah bahagian ekor akan melekat pada minyak ataupun gris, manakala bahagian kepala yang hidrofilik, dia akan berada di dalam air. Okey, so itu tindakan dia. Jadi apabila dia sudah melekat macam gambar ni, maka bila kita gosok, dia akan menyebabkan berlakunya penanggalan bahan berminyak tersebut oleh molekul-molekul sabun. So molekul sabun dapat tarik minyak tersebut apabila tindakan membasuh atau memberus terhadap kain dilakukan. Jadi dengan cara itulah bagaimana sesuatu kekotoran berbentuk gris ataupun berbentuk minyak ini dapat dibuang daripada kain. Jadi kalau kita lukiskan balik tindakan tadi, sebagai contoh tadi, yang pertama tadi, okey, katalah kita ada kain tadi. Okey, ada kain dalam ni. Okey. Okey, kemudian ada minyak. Okey. Kemudian kita campur dengan air. Lepas tu campur dengan sabun. Bila campurkan dengan sabun, so sabun ada kepala, kemudian dia ada ekor. Okey, kita ambil beberapa contoh. So bila kita dah campurkan air dengan sabun nak basuh kain ni,
Di sini ada dia punya molekul minyak pada permukaan kain. Ini kain. So apa yang berlaku adalah yang bahagian ekor akan masuk ke dalam minyak ini. So apa yang berlaku adalah bahagian ni dia masuk ke sini. Molekul sabun bahagian ekor akan melekat masuk ke dalam minyak. Sebab bahagian ekor ni, bahagian ekor adalah merupakan hidrofobik. Hidrofobik ni maksudnya dia tak suka air atau larut dalam minyak. Larut dalam minyak. So tugas dia bila dia ada minyak, terus dia akan mudah cenderung untuk dia melekat kepada bahagian minyak. So sebab itu bahagian ekor ni lah yang melekat pada minyak. Bahagian kepala tak boleh melekat. Bahagian kepala ni akan terus berada di dalam air. Macam tu. Jadi itulah cara bagaimana molekul-molekul sabun bertindak untuk membersihkan bahan-bahan minyak pada pakaian. So bila kita dah jadi macam ni, minyak dan sabun tu dah bergabung, maka kita buat proses beruskan dia ataupun kita gosok dia, maka apa yang berlaku adalah bila kita gosok, dia akan terangkat daripada kain itu dan dibawa oleh molekul-molekul sabun. Jadi molekul sabun tu bertindak untuk mengangkat atau menanggalkan molekul minyak tu daripada permukaan kain. Jadi beginilah cara tindakan bagaimana molekul-molekul minyak ini menanggalkan minyak daripada kain. Proses yang dilakukan oleh minyak itu sendiri, oleh sabun itu sendiri. Okey, so itulah penerangan secara ringkas berkaitan bagaimana tindakan pencucian sabun terhadap pakaian yang kotor dan berminyak. Okey, jadi di sini pentingnya untuk kita mengetahui bahawa sabun itu sendiri dihasilkan daripada minyak kelapa sawit. Jadi kamu mandi guna guna sabun tu, jadi di situ boleh kita tahu bahawa kita menggunakan minyak untuk menghasilkan sabun. Okey, dan yang terakhir dalam subtopik ini dan terakhir juga dalam bab ini adalah berkaitan dengan pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. Jadi skop pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit termasuklah penggunaan tanah, air sisa, kilang minyak sawit, kemudian kualiti udara. Kualiti udara ni sebab di kilang-kilang dalam industri, karbon dioksida akan dibebaskan. Tapi sebab kelapa sawit daun hijau, jadi karbon dioksida ni akan diserap semula oleh kelapa sawit dalam proses fotosintesis. Kemudian sisa kelapa sawit. Pengurusan industri kelapa sawit yang lestari lazimnya mengamalkan konsep sifar sisa, zero waste, dengan menukarkan sisa kelapa sawit kepada pelbagai jenis produk yang berguna. Jadi banyak lagi bahan-bahan pada pokok kelapa sawit itu yang boleh dijadikan sebagai bahan kegunaan harian manusia. Contohnya pelepah dijadikan baja, batang pokok sebagai bahan gantian kayu, kemudian tandan kosong dijadikan kompos. Kompos ni maksudnya untuk menyuburkan tanah. Kemudian tempurung dibakar untuk mendidihkan air. Kemudian sabut dijadikan permaidani dan tekstil. Sabut itu yang sudah diperah untuk menghasilkan minyak, dia tak dibuang begitu sahaja.
Sabut itu sendiri boleh dijadikan sebagai bahan untuk menghasilkan permaidani dan juga tekstil, dan juga bahan hasil dari kilang minyak sawit ini dijadikan sebagai bahan biogas dan juga baja. Okey, jadi begitulah penerangan berkaitan dengan kelapa sawit dan minyak kelapa sawit serta kegunaannya di dalam industri. Jadi diharapkan kamu dapat mengingati sebab banyak benda nak kena ingat yang telah dipelajari dalam tajuk sebatian karbon ini. Kita mula dengan sebatian karbon, pengenalan sebatian karbon, hidrokarbon, banyak nak kena hafal alkohol, kemudian lemak dan kemudiannya berkaitan dengan minyak sawit. Jadi dalam tajuk sebatian karbon ini sangat banyak untuk diingati dan difahami. Jadi pada minggu hadapan kita akan berbincang soalan, cikgu akan bagi soalan dan kita akan bincangkan latihan-latihan berkaitan dengan bab yang kelima ini, sebatian karbon ini. Jadi sama-samalah kita cuba untuk menjawab soalan-soalan tu. Begitu juga dalam soalan dalam buku ni yang berkaitan dengan banyak soalan sebenarnya yang boleh ditanya sebab tajuk dia sangat banyak, subtopik dia. Jadi sampai di situ dulu kita punya perbincangan kelas kita pada hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi hadir. Sampai di situ dahulu, cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, terima kasih.